Okay guys, selamat datang ke channel saya. So hari ini saya nak buat video mengenai angle grinder. Okay, ini angle grinder. Okay, ini angle grinder tangan 4 inci ataupun bahasa Inggeris 4 inches angle grinder. Okay, dipanggil 4 inches angle grinder pasal dia punya diameter disc ni adalah 4 inci. Alright. Okay, saya akan tunjukkan yang pertama. Okay, bahagian-bahagian pada angle grinder ni. Okay, yang kedua, pengenalan pada disc ataupun mata grinder yang biasa dipakai dalam kerja-kerja grinding. Okey, dan yang ketiga adalah cara membuka dan memasang mata grinder ni. Alright. Okey, grinder ni saya pecahkan pada 3 bahagian. Okey, yang ni kira kepala. Alright. Yang ni kira body dia, dan kira yang belakang ni dia punya wire lah. Wire sambung kepada plug 3 pin 13M. Alright. So kat body ni kira body grinder untuk kita pegang grinder tu. Alright, pegang grinder tu. So kat body ni ada ni switch okay, switch on off. Okay, nampak ni. Alright. Okay, on off. On off. So lain jenis grinder, kedudukan switch dia mungkin berbeza lah, ada kat sini ke apa. Alright. Alright. So nampak ni sini ada lubang-lubang ni, dia ada kat kiri kanan pada. Ini hanya untuk membebaskan haba. Okey. Dalam ni ada motor, so dia pusing. So yang ni untuk membebaskan haba je. Okey. Lain-lain selain dalam ni ada dia punya tu motor semua. Okey, sini ada, dalam ni ada kapasitor, dan kat sini ada dia punya carbon brush. Okey, dalam body ni. Okey, kalau kita nak tengok dia punya kapasitor dengan carbon brush tu, okey. Kira bahagian body ni, kira bahagian belakang ni boleh buka. Sebab ada skru tu. Right. Okey, kalau kita buka dia ni. Okey. Okey. Right. Okey, inilah kapasitor. So carbon tu kat sini lah. Okay. Ni lah carbon tu. Alright. Okay. Kat sini lah terletak carbon tu. Okay. Okay, ni kira bahagian atas. Okay, satu carbon kat satu ni bahagian atas. Okay. Satu lagi carbon. Okay. Kat bahagian bawah. Okay, ni lah. Okay, kat sini. Okay. Carbon tu bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Okay. Okay, sebagai info, lain jenama grinder, dia punya carbon brush pun kira berbeza. Okay. Sebelum ni saya ada buat satu video mengenai cara nak tukar carbon pada grinder. So you boleh tengok video tu. Nanti saya letak dia punya link kat description. Alright. Okey, bahagian kepala ni pula, ni nampak ada lubang ni. Okey, ni untuk pengudaran udara ataupun air ventilation. Okey, yang apa ni, kira ada lubang skru ni. Okey, yang ni lubang skru ni ada kiri kanan. Yang ni untuk kita pasang handle ataupun auxiliary handle. Okey, so kita apa? Untuk inilah lebih mantap pegang lah. Okey, okey. Terpulang lah kita nak pasang sebelah kiri atau kanan. Alright. So nampak ni macam ni, kira macam ada button ni. Okay, button ni adalah spindle lock button. Tujuan button ni kalau kita tekan, okay, macam ni kan dia boleh pusing kan. Okay. Kalau kita tekan button ni, kalau kita tekan button tu, okay, dia tak boleh gerak. Okay. Okay. Ini disc grinder ataupun dipanggil grinding ataupun cutting wheel. Okay. So yang ni dia punya protective guard ataupun wheel guard. Okay. Okay, yang wheel guard ni kita boleh adjust just buka skru longgarkan skru ni, dan kita boleh pusing-pusingkan dia, adjust ikut kita punya kita selesa lah. Okay, alright. Okay, ini adalah locking nut yang memegang disc ataupun mata grinder. Okay, so ni boleh buka. Okay, kita longgarkan, buka. Okey.
Kalau buka macam ni, baru disk boleh dicabut. Okey, cabut disk ni. Okey. 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 So, okey, tengok ni. Okey, yang ni pun boleh cabut. Inilah dia spindle tu ataupun gelendung. Pasang balik. Okey. Okey. So, ni disk dia lah. Okey. Okay, ada tertinggal sikit. Okey, inilah dia auxiliary handle tu ataupun pemegang untuk dipasangkan pada grinder ni. So auxiliary handle ni kita boleh pasang sama ada belah kiri ni, okey, ataupun belah kanan terpulang. Okey. So katalah kita nak pasang belah kiri, kita just screw je lah. Alright, screw saja. Screw saja dan dah siap. Okey, dan kita dah boleh pegang macam ni. Okey. Okey. Okay, satu lagi, kalau masa kita beli grinder ni, kita akan dibekalkan dengan dia punya wrench ni. Okey. Okey. Okey, yang ni untuk menahan disk ni. Okey. Dia nak menahan disk daripada bergerak. Okey. Okey. Dan yang satu lagi ni untuk membuka locking nut yang pada disk tu. Okey. Okey. Untuk buka ni locking nut. Nampak kan? Ni macam ada dua taring ni kan. Okey, dua taring ni nanti kita masukkan kat lubang ni. Masukkan lubang ni. Baru kita boleh buka atau pasang locking nut ni. Okey. Okey, seterusnya kita buat pengenalan pada jenis-jenis disk ataupun cutting atau grinding wheel yang biasa dipakai. Okey. So yang ni untuk memotong besi. Dia halus je macam ni, nampak? Okey. Halus macam ni, nipis. Okey, yang ni untuk memotong besi. Okey. Alright. So kalau you nak buat kerja-kerja yang heavy duty, belilah cutting wheel ni yang berkualiti sikit. Okey. Alright. Okay. Pastikan yang nipis, bukan tebal. Alright. Alright. Okey. Okey. Yang ni apa ni? Yang ni kasar kan, nampak? Tebal. Yang ni untuk kerja-kerja awal, untuk menggerus kan, gitu kan. Okey. Katalah contoh cangkul kita tu mata dia bengkok, dah rosak, so kita nak cantikkan balik. So kita pakai ni dulu lah. Kita grind tu sampai mata dia cantik balik. Okey. Barulah kita boleh pakai yang disk lain untuk menajamnya dia pula. Alright. Ni untuk kerja-kerja awal. Okey. Okey, yang ni pula okey, nampak tu dia macam macam kertas pasir kan. Okey. Jadi memang ni tujuan dia. Alright. So yang ni sama konsep macam kertas pasir. Alright. Okay. So yang ni dia punya grid size 150. Okay. Okay, 150. Okay, nampak tu agak kasar lah. So kalau you nak buat kerja-kerja yang macam ala-ala kertas pasir, kertas pasir tu nak lagi cantik, okay, just beli lagi tinggi lah dia punya grade ni. Okay, mungkin 400 ke 500 ke. Okay. So lagi mahal sikit lah. Alright. Okay. Alright. So okay, macam ni dah dipakai lah. Nampak ni, walaupun dah macam jauh beza je ni, tapi still boleh pakai untuk kerja-kerja mengasah. Tu macam nak asah pisau ke pisau dapur ke, boleh lah. Okay, alright. So yang tu buang boleh pakai. Alright. Okay, ni pula apa ni? Okay, mata dia macam ni. Okay, disk ni selalunya digunakan untuk potong tiles ataupun semua jenis granite. So kalau disk ni beza dia, dia akan datang dengan ring ni. Okay. Right. So kalau tadi yang potong besi ni, dia tak ada ring. Dia just boleh pasang, just fit in je. Okay. So pasang ring ni dulu, baru pasang ni.
ataupun pasang sen siang tak pun boleh. Okey. Okey, so ring ni penting. Kalau tak ada ring ni you pasang dia akan longgar. So pasang ring ni simpanlah, jangan hilang. Okey, simpan selalu dengan list ni. Alright. Okey, yang ni pula list mata gergaji. Betul? Okey, tak nak tajam. Tengok mata gergaji untuk potong kayu lah. Okey, potong kayu. So sama juga, yang ni pun dia datang dengan ni ring. Okey. Okey. Ring ni. Tapi kalau you beli memang dia akan datang dengan ring ni. Okay, so samalah, ring ni jangan hilang. Okey. Nak pasang dia, pasang ring ni dulu, baru boleh pasang ni. Okey. Okey, sama jugalah. Jangan, kalau tak ada ring ni dia akan mata ni akan longgar. Okey. Okey, dalam banyak-banyak disk ni, disk potong besi, disk untuk kita pasir ni. Okey, ni untuk dia awas menggerus. Okey. Yang ni kira potong tas atau batu. Okey. Disk mata gaji ni yang kira cukup bahaya. Okey, seterusnya kita akan tunjukkan cara-cara untuk membuka dan memasang disk ni ataupun mata grinder ni. Alright. So basically yang kita perlu tahu, yang ni adalah dia punya lock button untuk menahan pergerakan disk ni ataupun mata grinder ni. Alright. Okey, ni lock button dia. Okey. Kemudian yang ni kira locking nut dia ni kira yang memegang disk ni. Ataupun mata grinder ni. Right. Kemudian tools yang kita perlukan, dua ni lah. Dua ni. Satu macam ni, satu macam ni. Ni yang ada macam ada taring dua ni. Alright. Ni yang kita perlukan. Sebelum kita memulakan membuka atau memasang disk ni ataupun mata grinder ni, sebaiknya kita off dulu switch. Switch pada plug, ataupun sebaiknya kita cabutlah plug ni. Bukan pada grinder ni. Memang grinder ni memang dah kita dah off. Switch pada plug. Itu yang kira penting. Kita tak mau masa-masa kita membuka atau memasang grinder ni, kita tertolak ni. Kalau kita tolak ni, benda ni berpusing, so bahayalah. Untuk membuka mata grinder ni ataupun disk ni, saya akan tunjukkan dua cara. Yang pertama, kita tekan button ni. Bila kita dah stopkan mata grinder ni, dah stop, barulah kita boleh gunakan ni orang macam ada taring ni. Kita masuk ke sini. Kita adjust sikit lah. Sesuai ni. Macam ni. Kita gunakan wrench yang ada taring ni. Kita masukkan dalam lubang dulu ni. Kita still tekan ni pasal dia dah tak boleh gerak. Masuk sini dan kita pusing ke lawan jam. Sini. Alright. Lepas tu barulah kita boleh cabut disk ni. Macam tu je lah, mudah kan. So katalah kita nak pasang balik, the same thing, kita masukkan balik. Nak ni ada macam bahagian atas ni macam timbul, bawah ni kira macam agak rata juga. So yang bahagian macam rata ni ke bawah. Ni masih belum ketat. So untuk ketatkan disk ni super juga, kita still tekan button ni, tekan. Tekan dia, tekan dia sampai dia stop. Sampai dah stop, barulah kita boleh ketatkan. Sama juga, kali ni ketatkan ikut jam sikit je. Ni kira cara pertama lah. Cara kedua, kita pakai ni tools ni. Dia sebenarnya tak payah pakai button lah. Dia sebenarnya tools ni pun sama, masukkan kat bawah ni, dia akan stopkan mata ni daripada berpusing.
dan baru kita gunakan wrench ni. Okey, so saya tunjukkan satu lagi. Okey, yang ni kira grinder yang belum dibuka. So macam ni. Okay. So kalau kita buka mata macam ni, ni nak tunjukkan yang kalau kita pakai tools ni lah. Okay. Kalau kita buka macam ni, okay. Sama, ni pun Bosch, ni pun Bosch. Okay. Kita buka macam ni. Okay. Nak tunjukkan je. Okay. So nampak tu. Inilah yang kita masukkan ni lah. Tu. So instead of kita tekan button tu, kita masuk ni, masuk macam ni. Okay, dia akan stop. Baru kita pakai yang wrench ni untuk mengetatkan dia. Okay, tu konsep dia. Okay, kalau tunjuk kat sini tak nampak. Okay, masuk ke sini, baru kita boleh ketatkan ataupun buka. Okay, so kalau kita buat demo kepada yang ni. Okay, so kita dalam macam ni. So kita masukkan bawah dia ni. Okey, cara pusing, cari macam ni. Okey, dah masuk. Okey, dah masuk macam ni. Okey, kita tak tekan button masuk sini, barulah kita boleh buka. Okey, buka macam ni. Buka. Pasal ni sebagai memenahan pergerakan disk ni. Boleh kita boleh buka, baru kita boleh cabut. Okey, so sama juga kita nak pasang balik, kita masukkan balik. Okey, kita hold, kita screw balik. Okey, pegang. Okey, untuk menahan dia daripada bergerak. Okey. Dan kita dan kita lock. Lock kira ikut jam. Okey. Alright. Kita puas hati, kita ketak lagi. Okey. Tu cara gunakan tools ni. Okey, tadi saya dah tunjukkan beberapa disk yang biasa digunakan dalam kerja-kerja grinder ini. So actually pemasangan rocker nut ni pun ada sikit berbeza lah. Okey, macam ni mata besi, so memang pasang macam ni. Okey, kita buka balik. Buka balik. Okey, ni kira rocker nut ni. Okey, pak ni yang bahagian timbul ni biar dia ke atas. Okey. Kalau macam ni dia agak terapung sikit. So dia tak betul-betul memegang disk ni. So untuk yang potong besi, biar yang agak rata ni, bukan yang agak rata ni ke bawah. Okey, macam ni. Okey, macam ni salah. Okey, untuk macam ni yang kira mata kasar macam ni. Okey, kita nak pasang macam ni boleh, nak pasang macam ni pun boleh. Pasal apa, dia ada longkang. So yang normal kita akan pasang macam ni lah. Kita akan pasang macam ni. Okey, kita tekan button tu. Okey, macam ni. Okey, dan kita tekan. Itu normal lah. Okey, itu normal. Macam ni. So dari segi muka kita akan nampak dia macam tu. Nampak timbul sikit. Okey. Tapi kalau kita nak benda ni timbul, kita boleh terbalikkan dia. Okey. Kita tekan button ni, tekan button belakang ni. So kita buka balik. Okey. Ini bagi disk yang macam ada longkang ni. Okey, macam ni, buka balik. Okey, terbalikkan. Kita boleh terbalikkan macam ni. Terbalikkan. Dia akan fit in. Okey, akan fit in. Kita lock. Kita tekan button tu. Okey, tekan button tu, kita lock. Kita demo je. Okey, dia akan lebih rata macam tu. Dia akan lebih rata. So nampak tak timbul. Nampak tu. Okey, sedikit perbezaan pasang. Okey, buka. Macam ni, buka.
Okey, sekarang kita tengok pula pemasangan locking nut ni kepada flat disk. Okey, nampak kan mudah je. Okey, untuk masang mata potong tas atau batu ni, okay, macam saya katakan tadi sebelum ni, ada ring ni, ring. So ring ni kita boleh pasang awal macam ni. Kita pasang awal-awal macam ni, pasang awal-awal macam ni kat dia punya disk ni, dan kita boleh pasang terus kat sini. Ataupun kalau tak, kita pasang dulu ring ni, pasang dulu. Mesti ada ring ni. Kalau tak ada ring ni, dia akan kelonggar. Okey, pasang dulu ring macam ni, baru kita letak dia punya disk. Dia akan fit in gitu. Okey, lepas dah fit in ni, baru kita boleh pasang locking nut. So katakanlah kita tak pasang ring ni, apa jadi? Katakanlah kita buka macam ni. Kita buka macam ni, kita buka, kita tak pasang macam ni, dia tak fit, dia akan goyang macam ni. So okey, so pasang ring dulu, okey, dan baru pasang disk. Okey, okey, baru kita boleh pasang locking nut ni. Okey, sama juga konsep dia. Tekan button belakang, okay, sampai dia stop, sampai dia stop, sampai dia stop. Okey, sampai dia stop, baru kita boleh lock. Okey, okey, lock, ikut jam. Okey, okay. Mudah kan? Alright. So kita buka balik ni, tunjukkan lain mata dia pula. Ni belakang tekan button, sampai stop. Kita buka. Okey. Okey. Cabut. Okey. Okey, untuk pemasangan mata grinder yang macam gaji ni, okey, dia pun ada ring sini. Alright, okay. Dah ada ring, dah kita boleh pasang terus lah. Alright. Okey, nak ingatkan sikit. Okey, grinder ni dia akan berputar lawan jam. Kita pasang ni. Okey, apa ni? Dia akan berpusing macam ni, lawan jam. Okay, ini pemasangan yang betul. Alright. Okay, kita tekan button belakang. Kita tekan. Okay, stop. Kita lock. Okey. Okey. Senang kan? Okey, semasa mengendalikan grinder ni, pakailah safety shoes, pelindung mata, okey, sarung tangan yang tebal dan juga penutup hidung dan mulut. Okay guys, saya harap video ni kira bermanfaat pada semua orang, okay, terutama bagi mereka yang kira baru nak berkenalan dengan grinder. So, thank you for watching.